Tak ada penyakit yang tak bisa disembuhkan kecuali kemalasan. Tak ada ubat yang tak berguna selain kurangnya pengetahuan. Ibnu Sina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam berpidato buat semua. Terima kasih Tuan Peneraja acara. Barisan kehakiman yang pastinya berada pada paksi keadilan yang saksama, penjaga masa yang setia dengan setiap detak-detik waktunya, rakan-rakan seperjuangan, seterusnya pejuang masa hadapan revolusi industri yang dikagumi pastinya. Pendekatan sains Islam dalam mendepani revolusi industri 4.0. Begitulah adanya maudhu pidato yang akan saya sampaikan pada hari yang indah lagi bercahaya. Namun, sebelum mulut meneruskan kata, sebelum kata mengorak bicara, dan sebelum bicara memutuskan hujah, marilah kita teladani dan fahami bersama maksud di sebalik setiap kata agar kita tidak perlu lagi bersuluh dalam cahaya. Menurut Sayyidina Khairuddin Al-Attas, sains Islam didefinisikan sebagai ilmu yang menggabungkan intelek dan wahyu, iaitu gabungan yang pada dasarnya mencantumkan antara falsafah dan sains yang tidak bercanggah dengan hukum Islam. Revolusi industri pula, menurut McKinsey & Co, ringkasnya memahami revolusi industri 4.0 adalah tren dalam dunia perindustrian yang menggabungkan teknologi otomasi dengan teknologi cyber. Justru pehujahan saya hari ini akan menerangkan bagaimana sains Islam akan memimpin revolusi industri 4.0 agar lebih dihayati dan disyukuri, bukan disalaherti. Hadirin yang dihormati, cuba kita bayangkan dunia tanpa sempadan, tidak dikawal dengan hukum dan toleransi beragama. Cuba kita renungkan kemajuan sains dan teknologi tidak dibatasi dengan kelogikan ciptaan Tuhan. Cuba kita fikirkan gelombang revolusi industri diterajui tanpa pedoman. Justru hari ini, pidato yang akan saya sampaikan berdiri di bawah 3 kata kunci utama. Mari kita telusuri satu persatu. Ledakan minda pertama di bawah kata kunci Al-Quran dan sains. Sedar atau tidak, umat Islam perlu mengakui bahawa Al-Quran menjadi garis panduan dan sumber rujukan kepada para saintis bagi membuktikan kebenaran sains. Sebagai contoh, Al-Quran telah memberi sumbangan yang sangat besar kepada umat Islam dalam membuat ramalan tarikh melalui pencerapan bulan dan bintang bagi menentukan tarikh awal puasa, tarikh awal bulan dan laluan pelayar di lautan. Sains Islam menetapkan perkara yang melibatkan kajian sains hendaklah berpandukan syariat. Sesungguhnya, sains Islam menjadikan manusia lebih dekat dengan Allah, dan sains Islam juga mendidik hati dan nurani manusia tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Izharlah bahwasanya dengan sains Islam, revolusi industri boleh dipandu berlandaskan syariat. Hadirin yang dimuliakan, ledakan minda kedua di bawah lembayung kata sains Islam asas kepada sains moden. Pencapaian Islam dalam sains moden dapat dilihat melalui bidang ilmu, merangkumi bidang biologi, astronomi, matematik, perubatan dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahawasanya sains dalam dunia Islam sudah berkembang sejak berabad lamanya, sejak dari zaman kegemilangan tamadun Islam. Sebagai contoh, dalam bidang biologi, dalam surah Al-Hajj ayat 5 ini telah menjelaskan tentang penciptaan manusia yang berawal dari air mani atau sperma, di mana hanya setitik yang menjadi manusia, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat hidup melalui proses tersebut. Telusuri pula surah Al-Hadid yang menerangkan tentang penciptaan besi yang merujuk kepada ilmu kimia. Di Iraq, bidang ilmu yang pertama sekali dikaji oleh tokoh ilmuwan adalah bidang ilmu perubatan dan kedoktoran. Hospital banyak didirikan oleh sarjana Islam. Khalifah Harun al-Rashid bertanggungjawab dalam membina hospital di seluruh negara, dan banyak lagi penemuan di dalam Al-Quran. Justru hal ini membuktikan lagi bahawa sains Islam boleh menjadi panduan kepada ledakan revolusi industri 4.0 kerana ianya bermula sejak zaman kegemilangan tamadun Islam. Warga bervisi sekalian, sudah terang lagi bersuluh isi yang ketiga di bawah lembayung kata sains Islam mendidik jiwa harmoni. Hari ini, begitu banyak yang kita dengar berkaitan penciptaan sains yang tidak terbatas. Kita mulakan dengan isu pengklonan doli, kambing biri-biri yang diklonkan. Hakikat kepada pengklonan ini sangatlah bercanggah dengan hakikat sebenar ajaran Allah Subhanahu wa taala.
Seterusnya, penciptaan robot Sophia yang disebut bercanggah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Segalanya jika tidak dipandu dengan ajaran Islam, manusia seakan-akan mahu menjadi Tuhan dan cuba melangkaui kuasa Tuhan. Hakikatnya, segala yang diciptakan manusia ini tidak kekal dan memberikan kesan buruk kepada dunia dan juga masa hadapan. Hayati maksud dari surah Al-Qamar ayat 49 yang bermaksud, sesungguhnya kami menciptakan tiap-tiap sesuatu menurut takdir yang telah ditentukan. Oleh itu rakan-rakan sekalian, suka atau tidak sebagai manusia, hiduplah berpandukan ajaran Tuhan. Jadikanlah agama Islam sebagai panduan penunjuk kepada kebenaran. Masa semakin suntuk, bangunlah jika masih ada yang mengantuk. Kita, remaja peneraju masa hadapan negara, bangkit dan bersedialah. Kita harus kembali kepada apa yang telah diajari. Jadikanlah Al-Quran sebagai pendorong kehidupan sehari-hari. Yakin dan percayalah bahawa dunia hari ini perlu dilandaskan dengan agama yang jauh hari, bukan semata-mata mengikut hati. Justru berpautlah sekuat hati pada Allah dan Islam yang terpatri agar bisa menunjuk jalan yang sunyi. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.